juga Allah yang akan menguasai, yang akan memerintah pada hari pembalasan. Ahsantum. 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 Baik. Pagi ini, malam ini, minta maaf ya. Saya memang selalu tersasul pagi malam kan. Malam ini tuan, ya, ahsantum. Semua kata faham, terbaik. 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 Kan, seronok kan dapat tadabbur Al-Fatihah kan. Surah yang kita baca 17 kali sehari semalam. Hari ini mungkin kita baru tahu rupanya 3 ayat. Ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, Allah nak kenalkan diri dia. Siapa dia sebenarnya pada kita tuan. Boleh? Baik. Pada malam ini ada satu topik baru yang kita nak bahaskan sama-sama tuan. Ya. Sekarang ni tengok dekat depan. Ya. Ni topik baru, tuan-tuan memang belum belajar. Jadi tuan-tuan kena tengok saya betul-betul, fokus dekat saya. Jangan komen, ingat saya punya wasiat. Ya, ingat wasiat saya tuan. Jangan catat apa-apa waktu saya mengajar. Yang kedua, jangan komen kalau saya tak suruh komen. Dan yang ketiga, kalau saya suruh ikut sebut dekat rumah. Baik. Malam ini kita akan ceritakan satu tajuk terkait dengan alif lam dan tanwin. Ya. Kita nak ceritakan satu topik terkait dengan alif lam, ya, dan tanwin. Alif lam lah. Tanwin ini yang dua, bagi dua atas, bagi dua bawah, bagi dua depan. Boleh? Tengok saya. Tengok saya tuan. Tengok saya. Tengok ni, topik baru. Apa yang kita tahu tentang alif lam dan tanwin ini tuan? Yang pertama yang saya nak bagi tahu tuan. Alif lam dan tanwin ini kedua-duanya adalah tanda isim. Tengok saya. Tengok saya. Alif lam dan tanwin ini kedua-duanya adalah tanda isim. Bermakna kalau ada alif lam dekat pangkal kalimah, kalimah itu kalimah isim. Kalau ada tanwin dekat hujung kalimah, bermakna kalimah itu kalimah isim. Boleh? Yang pertama. Yang kedua yang saya nak bagi tahu tuan-tuan. Tengok saya. Tengok saya. Ada lagi yang komen-komen tu. Jangan komen. Ya. Alif lam dan tanwin. Ini yang kedua. Penting tuan. Ya. Alif lam dan tanwin. Mereka takkan boleh duduk bersama-sama. Ya. Alif lam dan tanwin. Mereka takkan boleh duduk bersama-sama. Kalau kalimah itu di pangkalnya ada alif lam, bermakna hujungnya takkan boleh berbaris tanwin. Kalaulah kalimah itu hujungnya dah berbaris tanwin, bermakna pangkalnya tak boleh ada alif lam. Dan tuan-tuan takkan jumpa baik dalam Al-Quran, baik dalam mana-mana kitab-kitab, buku-buku Arab, tuan-tuan takkan jumpa kalimah yang pangkalnya ada alif lam, hujungnya berbaris tanwin. Sebab mereka tak boleh bersama. Boleh? Contoh tuan. Saya bagi contoh. Ya. Al-masjid. Al-masjid. Ada alif lam ke tak ada alif lam tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Al-masjid. Ada alif lam ke tak ada alif lam? Barulah kita nak main komen-komen. Ya. Al-masjid. Ada alif lam ke tak ada alif lam? Ahsantum. Ahsantum. Terbaik. Jawapannya jawapannya apa? Ada alif lam. Kan saya gariskan. Jawapannya ada alif lam. Kalau kalimah ini di pangkalnya ada alif lam, bermakna hujungnya tuan-tuan takkan boleh berbaris tanwin. Kalau ada alif lam, bermakna hujung ini tuan-tuan boleh baca dengan al-masjidu, al-masjidah, ataupun al-masjidi. Boleh? Tuan-tuan tak boleh baca al-masjidun, tak boleh. Al-masjidin, tak boleh. Sama juga kalau contoh saya tulis masjid. Kan? Bersuara balik. Okay. Masjid. Masjid. Ada alif lam ke tak ada alif lam? Tak ada alif lam. Tak ada alif lam tuan.
Atasnya ada alif lam. Kalau ada alif lam, maka hujungnya kita boleh baca al-masjidu, al-masjida, al-masjidi. Sekarang ni yang kedua, tak ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, maka hujungnya kita boleh baca sama ada kita boleh baca al-masjidun, al-masjidan, ataupun kita boleh baca masjidun, masjidan, ataupun masjidin. Sebab apa? Sebab tak ada alif lam. Ada je alif lam, kita boleh baca masjidu, al-masjidah, atau al-masjidi. Masa bila ustaz kita nak tahu bacaan kita masjidu ke al-masjidi ke masjidun ke masjidan ke? Yang dun dan din, du, dadi itu sabar dulu tuan. Itu sabar. Yang saya nak tuan-tuan fokus, ada alif lam, hujungnya tak boleh tanwin. Ada tanwin, pangkalnya tak boleh ada alif lam. Tulis dekat ruangan komen. Senang ke susah setakat ni? Senang ke susah setakat ni tuan? Ya? Tulis dekat ruangan komen, setakat ni senang ke susah? Yang penting saya nak tuan-tuan faham. Alif lam dengan tanwin ini, dia tak boleh bersama. Dia tak boleh sekali. Tuan-tuan takkan jumpa kalimah yang pangkalnya alif lam, hujungnya tanwin. Tak saya jumpa, tunjuk kat saya. Ya? Kadang-kadang dia tak puas hati kan, dia cari. Dia pergi cari. Jumpa pula. Mesti tu bukan, tu mesti yang ajar tu, dia tak tahu Arab. Boleh? Ahsantum. 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 Kalaulah tuan-tuan tanya, kenapa? Kenapa ustaz? Saya nak tahu jugalah kenapa diorang ni tak boleh bersama. Kenapa ustaz? Kan saya ni tak semua kenapa saya boleh jawab tuan-tuan. Tapi kalau yang ini tuan-tuan nak tahu juga kenapa alif lam dengan tanwin ni tak boleh bersama, jawapan saya yang paling mudah lah. Kerana mereka berdua ni ada masalah keluarga. Ya? Family problem. Ya? Ada masalah keluarga tuan-tuan. Mereka berdua ni memang tak boleh bersama. Keluarga dengan keluarga ni dia ada masalah. Sampai bila ustaz? Sampailah hari kiamat, sampailah kita masuk syurga. Memang dua-dua ni takkan selesaikan masalah ni. Dia dah isytihar, declare kita kekal bermasalah sampailah bila-bila. Bermakna memang takkan berlaku diorang bersama. Satu kalimah itu kalau alif lam masuk, tanwin kena keluar. Kalau kalimah itu tanwin ada, alif lam kena keluar. Boleh? Boleh dekat ruangan komen. Boleh ke tak boleh? Ya? Mereka berdua ada masalah keluarga. Boleh dekat ruangan komen. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Ya? Rupanya ada masalah keluarga. Memang dia orang tak nak bincang untuk berbaik-baik. Ya? Memang dia orang declare untuk kekal bermusuhan sampailah kita semua masuk syurga pun dia kekal lagi musuh. Ahsantum. Ahsantum. Ya? Ahsantum. Semua kata boleh. Baik. Baik tuan. Ya, sekarang tengok kat depan. Yang saya nak fokuskan pada malam ini ialah pada alif lam. Ya, pada alif lam. Ahsantum. Semua kata boleh kan? Tak habis lagi. Tengok saya. Tengok saya. Yang saya nak fokuskan pada malam ini ialah kalimah-kalimah yang pangkalnya ada alif lam. Tanwin-tanwin tadi kita dah boleh abaikan. Tadi saya cuma nak bagi tahu saja memang diorang ni tak boleh bersama. Sekarang ni kita fokus pada alif lam. Alif lam. Boleh? Ulama bahasa Arab sebut pada kita tuan. Kalau kita tengok kalimah isim itu di pangkalnya ada alif lam. Ada alif lam. Tengok saya. Tengok saya. Ulama bahasa Arab sebut kalaulah kalimah isim itu ada alif lam di pangkal, rupanya kalimah itu dia ada makna yang spesifik. Ya? Dia ada makna yang spesifik ataupun makna yang tertentu. Ya? Rupanya kalimah isim yang ada alif lam
ya, dia ada makna yang spesifik ataupun makna yang tertentu. Boleh? Apa saja kalimah isim yang pangkalnya ada alif lam, bermakna kalimah itu dia ada maknanya yang spesifik ataupun yang tertentu. Boleh? Tak faham Ustaz, saya nak contoh. Baik, tengok saya. Tengok saya. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh bahasa Melayu dulu tuan, supaya tuan-tuan faham. Katakanlah depan saya ini ada seorang yang bernama Ahmad. Boleh? Saya kata pada Ahmad tersebut, Ahmad, tolong ambilkan saya pen. Pen tu saya tambahkan al di pangkal. Ahmad, tolong ambilkan saya pen. Jadi Ahmad yang dia dengar ni, dia dengar saya sebut pen. Ya, maka waktu itu Ahmad dia tak boleh kena terus pergi ambil. Dia kena tanya saya dulu. Pen yang mana satu? Boleh? Pen yang mana satu? Kemudian saya pun kata, pen yang berwarna merah. Barulah Ahmad boleh pergi ambil. Sebab apa? Sebab waktu itu saya kata pen. Bermakna Ahmad tahu saya bukan nak pen yang sebarang-sebarang. Ada pen yang spesifik. Ada pen yang tertentu yang saya suruh dia ambil. Lepas itulah dia kena tanya pen yang mana. Tetapi kalau saya kata dekat Ahmad, tolong ambilkan saya pen, saya tak letak alif lam, saya letak pen saja. Waktu itu Ahmad tak payah tanya pen yang mana, dia terus bangun, pergilah ambil pen warna apa-apa. Yang penting pen. Boleh? Itulah yang saya maksudkan dengan alif lam ini, yang kita maksudkan dengan makna yang spesifik ataupun tertentu. Tulis dekat ruangan komen. Setakat ni, faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Tulis dekat ruangan komen. Okay? Tulis dekat ruangan komen. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Ya, jadi Ahmad tadi dia dengar pen, bermakna dia kena tanya pen yang mana. Tapi kalau saya kata ambil pen, maka Ahmad tak payah tanya-tanya. Ambil lah, yang penting pen. Yang penting pen boleh tulis. Itu je. Ahsantum. Terbaik. Semua kata faham. Faham. Terbaik. Baik. Saya bagi lagi contoh. Ya, kali ni saya up sikit. Sebab dah faham kan? Saya up sikit. Ya. Saya bagi lagi contoh tuan. Kita ambil daripada ayat Al-Quran yang popular kan. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Ini ayat yang kita biasa baca tuan, kan? Kita biasa baca. Paling-paling kalau kami malam Jumaat tahlil tu mesti kita ada singgah dekat ayat surah Baqarah ni tuan. Ayat yang kedua. Baik. Jadi tuan, zalikal kitabu la raiba fiih. Ya, zalikal kitabu la raiba fiih. Itulah dia kitab yang tidak ada keraguan padanya. Itu terjemahan dia lah, tuan-tuan dah tahu. Ada 5 patah perkataan, 5 patah kalimah. Zalikal kitabu la raiba fiih. 5. Antara kelima-lima ini tuan-tuan, manakah kalimah yang pangkalnya ada alif lam? Tulis dekat ruangan komen. Manakah kalimah yang pangkalnya ada alif lam? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Manakah pangkalnya ada alif lam? Ya. Ada 5 patah kalimah tu. Ya. Ahsantum. Jawapannya Alkitab. Ya. Alkitab. Jadi tuan, Alkitab ini dia asal daripada kitabun.
Kitabun maksud dia apa? Buku lah. Kan? Dia hari ni satu kalimah baru. Kitabun. Kitabun ni terjemahan dia buku. Buku tuan. Buku. Baik. Saya nak tanya lagi tuan. Apa dia? Kan? Allah kata ni itulah dia buku yang tidak ada keraguan padanya. Agak-agak tuan, apa dia buku yang tak ada keraguan kalau kita baca ni? Buku apa yang Allah Ta'ala nak maksudkan pada kita ni tuan? Tulis lagi dekat ruangan komen. Tulis lagi dekat ruangan komen. Ya. Agak-agak tuan lah. Apa dia buku yang tak ada keraguan ini? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Ahsan tu. Ya. Jawapannya adalah Al-Quran. Ya. Al-Quran. Al-Quran. Boleh? Saya nak tanya lagi tuan. Nak tanya lagi. Kenapa? Macam mana tuan-tuan tahu Alkitab ini dia ada makna yang lain daripada buku? Ya. Saya nak tuan-tuan jawab. Macam mana yang tuan-tuan boleh tahu Alkitab ini dia ada terjemahan yang lain daripada buku? Dia ada terjemahan dia yang tertentu. Apa tanda dia? Apa tanda yang tuan-tuan boleh kata Alkitab ini dia ada maknanya yang tersendiri? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Apa tanda yang tuan-tuan kata Alkitab ini dia menjurus kepada Al-Quran? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Kan? Ahsantum. 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 Ya tuan ya. Ahsantum. Ya. Jawapannya kerana dekat Alkitab itu ada alif lam di pangkal kalimah. Boleh? Ada alif lam di pangkal kalimah. Tengok kawan. Ya. Ada alif lam di pangkal kalimah. Dan kita dah belajar tuan, ya. Apabila kalimah tersebut ada alif lam, bermakna kalimah itu dia ada makna yang spesifik ataupun makna yang tertentu. Ya. Baik. Bermakna sekarang Alkitab ini dia ada makna yang spesifik ataupun makna yang tertentu. Macam mana kita tahu yang Alkitab ini, ya? Macam mana kita tahu maksud spesifiknya itu ialah Al-Quran? Tengok saya. Kita dah tahu Alkitab ini dia ada makna yang spesifik. Soalan saya sekarang ni, macam mana kita tahu pula yang makna spesifiknya itu adalah Al-Quran? Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu? Jawapannya ialah kita kena rujuk kitab. Ya, jawapannya adalah kita kena rujuk tafsir. Ya. Kita kena rujuk tafsir. Jadi tuan-tuan tengok ustaz-ustaz kan dia orang ceramah. Macam mana dia tahu Alkitab ini maknanya yang spesifik adalah Al-Quran? Kerana mereka pun rujuk tafsir. Ulama tafsir dah siap-siap tunjuk pada kita tuan. Yang tuan-tuan nampak ada dalam kurungan itu kan. Ada kalimah tu ada alif lam, ada kurungan. Bermakna itulah dia makna spesifik yang ulama tafsir dah tolong terjemahkan untuk kita. Kita tak boleh terjemah suka-suka tuan. Kita tak boleh terjemah suka-suka. Oh, ada alif lam, makna spesifik dia ni rasa-rasa aku. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh rasa-rasa tuan. Tak boleh. Kita bukan ahlinya. Jadi macam mana kita nak tahu makna yang spesifik itu? Jawapannya ialah kita rujuk kitab tafsir. Rujuk kitab tafsir. Tulis dekat ruangan komen. Takat ni senang ke susah? Tulis dekat ruangan komen. Takat ni tuan. Senang ke susah? Senang ke susah? Ya? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Setakat ni tuan.
Senang ke susah? Senang ke susah? Ya. Ahsantum. Ahsantum. Semua kata senang. Semua kata senang. Memang senang. Baik. Kita berbalik pada ayat kita, ayat yang keempat, surah Al-Fatihah. Maksudnya, kita berbalik semula pada surah Al-Fatihah ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Manakah kalimah yang ada alif lam di pangkal? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Manakah kalimah yang ada alif lam di pangkal, tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Mana kalimah yang pangkalnya ada alif lam? Ahsantum. Ahsantum. Jawapannya adalah dekat ad-dini. Ad-dini. Dia satu je yang ada alif lam di pangkal. Ya. Jadi ad-dini ni, ya, dia berasal daripada kalimah apa? Dinun. Ya. Dinun. Dinun ni apa? Agama. Ya. Dinun ini apa dia? Agama. Agama. Boleh? Jadi tuan, agak-agak tuan-tuan, apa dia yang kita kata hari agama? Hari agama ni apa tuan? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Dinun ni agama bermakna hari agama lah. Hari agama. Agak-agak tuan-tuan, apa dia hari agama ni? Apa dia hari agama ni? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Apa dia hari agama ni tuan? Ya. Tulis dekat ruangan komen. Ya. Ahsantum. Ya. Ahsantum. Hari agama itu ialah hari kiamat. Ya. Hari agama itu ialah hari kiamat. Boleh? Ataupun hari pembalasan terpulanglah, hari kiamat. Boleh? Baik. Saya nak tanya tuan-tuan lagi. Apa hujah tuan-tuan mengatakan bahawa ad-dini ini dia ada makna dia yang lain? Apa tanda bahawa kalimah ini, ad-din ini, dia ada makna lain selain daripada agama? Apa tanda tuan? Apa tanda dia? Tulis lagi dekat ruangan komen. Tulis lagi dekat ruangan komen. Banyak tanya Ustaz. Memang tuan. Memang sekarang ni sesi saya bertanya sebab tuan-tuan dah pandai. Waktu tuan-tuan masa mula belajar, saya yang mengajar dulu. Sekarang saya bertanya lah sebab dah pandai. Ahsantum. Nampak tuan-tuan boleh jawab. Jawapannya ialah ada alif lam di pangkal. Ya? Ada alif lam di pangkal. Boleh? Jadi, dan kita dah belajar tuan. Kalau kalimah itu pangkalnya ada alif lam, bermakna kalimah itu dia ada makna yang spesifik. Ataupun makna yang tertentu. Ya? Spesifik ataupun tertentu. Macam mana kita nak tahu apakah makna spesifik ataupun makna tertentu itu? Tulis dekat ruangan komen lagi tuan. Macam mana kita nak tahu apa makna spesifik bagi ad-din ini? Tulis dekat ruangan komen. Tulis lagi dekat ruangan komen. Macam mana kita nak tahu ni? Macam mana kita nak tahu ni? Ya? Macam mana pula kita nak tahu yang makna spesifik untuk kalimah ad-din ini? Ya. Ahsantum. 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 Ya. Jawapannya ialah
kita rujuk, ya, rujuk tafsir, ya. Jawapannya ialah kita rujuk tafsir, ya. Jadi ulama tafsir tuan, dia dah bagi tahu pada kita ad-dini ini makna spesifiknya boleh jadi kita terjemahkan juga sebagai yaumul qiyamah, ataupun kita boleh sebut sebagai yaumul jaza, ataupun kita boleh sebut juga sebagai yaumus sa'ah. Yaumul qiyamah boleh, yaumul jaza boleh, yaumus sa'ah, hari kiamat ke, hari pembalasan ke, hari yang akan tiba masanya ke. Ya. Siapa yang bagi tahu kita? Ulama tafsir. Kita tak boleh suka-suka hati menterjemahkan makna spesifik dia. Kita kena rujuk tafsir. Jadi ulama tafsir bagi tahu kita tuan, Yaumiddin ini ialah sama ada yaumul qiyamah pun boleh, yaumul jaza pun boleh, yaumus sa'ah pun boleh, yaum apa-apalah yang terkait dengan hari kiamat. Siapa yang faham sampai setakat ini, tulis dekat ruangan komen. Alhamdulillah. Siapa yang faham sampai setakat ini, tulis dekat ruangan komen. Alhamdulillah. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Alhamdulillah. Hari ini tuan-tuan dah belajar satu topik yang baru. Satu topik yang baru. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Alhamdulillah. Ahsantu. Ahsantu. Ya. Ahsantum. Semua kata alhamdulillah. Terbaik. Terbaik. Ya. Terbaik. Jadi topik kita hari ini tentang alif lam. Rupa-rupanya alif lam ini ulama bahasa Arab kata dia ada makna yang spesifik ataupun yang tertentu. Macam mana kita nak tahu makna spesifik kalimah tersebut? Jawapannya kita kena rujuk tafsir tuan. Rujuk tafsir. Tak boleh suka-suka. Jangan suka-suka pakai kepala sendiri. Tak boleh. Tak boleh. Kita bukan ahlinya. Boleh? Ahsantum. Semua kata alhamdulillah. Kita rehat 5 minit tuan. Jadi siapa-siapa yang nak ke tandas ke, yang nak minum air ke, nak solat isyak dulu ke, dipersilakan. Nak bertanya pun boleh tuan. Ya? Nak bertanya pun boleh. Tanya dekat ruangan komen. InsyaAllah kalau boleh saya jawab, saya jawab. Kalau tak boleh saya jawab, ya saya akan bawakan jawapannya pada minggu yang akan datang. Ya. Kita rehat 5 minit tuan. Kita rehat dulu 5 minit. Rehat 5 minit. Puan Rina, Ustaz boleh ulang apa makna fala ansaba bainahum? Hari kiamat ni nanti, bila hari mahsyar tuan, ya. Bila kita bangkit, Allah sebut hari itu di antara hari kiamat ni, hari mahsyar ini, ialah hari yang mana fala ansaba bainahum. Tidak ada lagi nasab keturunan pada hari itu. Ya? Tak ada lagi nasab keturunan di antara kamu, kata Allah. Makna nanti kita jumpa ibu kita kan, suami kita ke, isteri kita ke, kita kenal tak? Kita kenal kan tuan. Tapi waktu tu kita tak boleh layan. Tak boleh tanya apa khabar, sihat ke tak sihat, tak boleh tuan. Ya? Sebab tu kalau betul-betul kita menghayati kan, kita sayang tak ibu ayah kita tuan, kita sayang tak pasangan kita. Tapi percayalah, macam mana sayang pun kita dengan semua yang kita sayang tadi, di hari mahsyar, walaupun jalan bersebelahan, kita takkan pandang dia, kita tak herankan dia, dia pun tak heran dengan kita tuan. Sebab itulah, ya, kalau kita betul-betul
menghayati tuan, kita boleh sedih kan. Orang yang kita sayang tapi hari tu Allah cabut semua. Tak ada keturunan-keturunan. Semua akan bersatu balik kalau kedua-duanya ataupun kalau kesemuanya masuk ke dalam syurga. Jadi semoga kita semua dimasukkan ke dalam syurga. Allahumma amin. Itu je cara kita nak bersatu balik dengan atuk nenek moyang kita, ibu ayah kita yang kita dah pisah dekat dunia ni. Boleh? Boleh Puan Rina? Ya? Jadi fala ansaba bainahum ini tak ada nasab di antara kamu. Tak ada keturunan dah hari tu. Tak ada ikatan keluarga dah pada hari mahsyar nanti. Itu dia. Ya? Kita ada lebih kurang 2 minit lagi tuan. Ya, lebih kurang 2 minit lagi. Ni ikut jam saya Okey, baik. Habis tuan masa kita. Ya. Habis masa rehat kita tuan. Kita nak sambung kelas kita sesi yang kedua. Sesi yang keberapa? Sesi yang kedua tuan-tuan. Tulis dekat ruangan komen dulu.